Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini cikgu akan ajar tajuk masa dan waktu yang mana kita akan belajar cara untuk menukar unit masa. Okey, tukar unit masa ni ada melibatkan pecahan dan juga perpuluhan. Video ni mungkin agak panjang sebab ada banyak perkara yang perlu cikgu terangkan dalam tajuk tukar unit masa ini. Okey, sebelum tu kita ulang kaji dulu. 1 jam adalah persamaan dengan 60 minit. 1 hari 24 jam, 1 tahun 12 bulan, 1 dekad 10 tahun, 1 abad persamaan dengan 10 dekad dan 1 abad adalah sama dengan 100 tahun. Okey. Cikgu dah susun macam ni. Kita boleh susun juga cara macam ni. Daripada abad pergi ke dekad, nilai dia ialah 10 yang mana kita kena lakukan operasi darab. Dekad ke tahun juga, nilai dia ialah 10. Kita lakukan juga operasi darab. Tahun nak ke bulan pun kita darab. Okey, semua ni bila kita daripada kiri, kita nak ke kanan, kita akan lakukan operasi darab. Jadi daripada abad, pergi ke tahun pun kita akan darab, tapi darab dengan 100. Hari nak pergi ke jam, kita kena darab 24 dan jam ke minit kita kena darab dengan 60. Okey, cikgu tunjukkan contoh. Okey, kita nak tukar daripada jam ke minit yang mana kita kena darab dengan 60. Okey, contoh 1 dengan contoh 2 ni melibatkan pecahan. Okey, 1/2 jam persamaan dengan berapa minit? Okey, jam nak tukar minit tadi kita kena darab dengan 60. Jadi 1/2 ini terus kita darab dengan 60. Okey, untuk murid yang mahir, kita boleh lakukan kaedah pemansuhan. Okey, sekiranya awak tak mahir, kita kena buat apa? Kita kena darab dulu 1 darab dengan 60. Okey, 1 darab dengan 60, kita akan dapat 60. Kemudian 60 kita kena bahagi dengan 2. Per 2 membawa maksud bahagi 2. Jadi 60 kita bahagikan dengan 2, kita akan dapat 30. Jadi dekat sini 1/2 darab dengan 60. Jawapan dia ialah 30 minit. Okey, tengok contoh yang kedua. 1/3/4 jam persamaan dengan berapa minit? Okey, yang contoh 1 ni hanya melibatkan pecahan wajar. Manakala contoh yang kedua ni melibatkan nombor bercampur. Okey, bila kita dapat nombor bercampur, pertama sekali kita kena tukarkan nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. Ingat lagi tak? Okey, 1/3/4. Yang bawah ni kita kena darab, yang atas kita kena tambah. Okey, 4 darab dengan 1, kita dapat 4. Tambah dengan 3, dapat 7. 7/4. Lepas tu baru kita boleh buat 7/4. Kita darab dengan berapa? Jam tukar kepada minit, kita darab dengan 60. Kita darab dengan 60. Okay, sama macam sebelah tadi. Yang atas kita darab. Okay, jadi 7 darab dengan 60. Cikgu buat dekat tepi ni. 60 darab dengan 7. Kita akan dapat 420. Lepas tu kita kena bahagi dengan 4. 420 bahagikan dengan 4. Kita akan dapat sifar, turunkan 2, dapat sifar juga. Sifar, tolak, kita akan dapat 2, turun lagi sifar. 20, 5, 20. Okey, kita dapat jawapan dia 105 minit. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. 4/5 jam. Kita tukarkan kepada minit. Okey, yang ini melibatkan perpuluhan. Jadi, kita sama juga yang mana kita kena darab dengan 60. Okey, cikgu tulis dekat sini. 4/5 darab 60. Okey, cara susunan kena betul. Yang mana titik perpuluhan ni kita buat dekat atas garisan. Okey, kemudian kita darab dengan sifar. 5 darab sifar, kita dapat sifar. 4 darab sifar pun dapat sifar. Okey, kita potong sifar yang ini. Kita dah habis. Sekarang kita nak darab dengan 6. Okey, bila kita nak mula darab dengan 6, kat bawah ni kita tulis dulu sifar. Okey, kemudian 5 darab dengan 6, kita dapat 30. Okey, 30 ada 2 digit. Jadi, sifar kita tulis dekat bawah.
3 kita bawa naik atas. Okey, kemudian 4 darab dengan 6 kita dapat 24 tambah dengan 3 kita dapat 27. Okey, terus kita tulis 27, kemudian kita tambah. Okey, sifar tambah sifar, sifar, sifar tambah sifar, sifar. Yang ini 7 dan yang ini 2. Okey, jangan lupa benda yang paling penting iaitu titik perpuluhan. Kita ikut pergi bawah ni, kita akan dapat titik perpuluhan di dekat sini. So, dekat sini jawapan dia ialah 270.0 minit ataupun kita hanya boleh tulis 270 minit. Okey, ini dalam bentuk lazim. Cikgu tunjukkan juga dalam bentuk darab letis 4.5. Tulis kat sini 4.5 darab dengan 60. Okey, 5 darab 6, 30. 4 darab 6, 24. 5 darab sifar, kita dapat sifar, sifar. 4 darab sifar pun sifar, sifar. Kemudian kita tambah. Okey, yang ini ada sifar. Sifar, 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 sifar lagi. 3 tambah 4, kita dapat 7. Yang ini 2. Okey, titik perpuluhan dia pun kita ikut aja dia dekat bawah ni. So, kita akan dapat jawapan dia sama iaitu 270 minit. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya, penukaran daripada hari ke jam. Okey, hari ke jam kita kena darab dengan 24. Okey, tengok contoh yang pertama, 1/3 hari persamaan dengan berapa jam? Jadi, 1/3 kita darabkan dengan 24. Sebab apa? Sebab hari pergi ke jam. Okey, 1 darab 24. Kita akan dapat balik jawapan dia 24. Kemudian 24 ni kena bahagi berapa? Bahagi dengan 3. 24 bahagi dengan 3, kita akan dapat 8. 24 sifar. Jadi jawapan kita akan dapat ialah 8 jam. Okey, contoh yang kedua, 5/1/8 hari. Okey, 5/1/8 ni ialah pecahan nombor bercampur. Jadi kita kena buat apa? Ya, kita kena tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Yang bawah kita darab, yang atas kita tambah. Okey, 8 darab dengan 5, kita dapat 40. 40 tambah 1, kita dapat 41. Per berapa? Per dia sama per 8. Lepas tu baru kita boleh buat 41 per 8. Kita darab berapa? Darab 24. 41 kita darabkan dengan 24. Okey, kalau awak tak tahu darab dalam bentuk lazim, boleh aja kita buat dalam bentuk letis. Okey, tapi yang ini cikgu tunjuk dalam bentuk lazim. 1 darab 4, 4. 4 darab 4, 16. Kemudian 1 darab 2, 2. 4 darab 2, 8. Okey, tambah. Dapat 4, 8, 9. Okey, 984. Lepas tu kita kena buat apa? Jangan lupa kita kena bahagi dengan 8. Okey, 984 kita bahagikan dengan 8. Dapat sini 1, 8, 18, 2, 16, 24. Kita dapat sini 3, 24. Okey, so dapat jawapan dia 123 jam. Okey, contoh yang ketiga melibatkan perpuluhan. Okey, 1.75 hari tukar pada jam. Sama juga kita akan darab dengan 24. Okey, 1.75 darab 24. Kat mana tulis 24? Okey, 24. Kemudian kita darab dengan 4. 5 darab 4, 20. 20 sifar dekat bawah, 2 dekat atas. Okey, kemudian 7 darab 4, 28. 28 tambah 2, 30. Sifar 3. 1 darab 4, 4. Tambah dengan 3, kita dapat 7. Okey. Darab dengan 4 dah habis. Cikgu potong 4 dan cikgu akan potong dekat atas ni supaya cikgu tak keliru. Okey, sekarang kita akan darab dengan 2. Bila kita nak darab dengan 2, bawah ni kita letak sifar dulu. Kemudian baru kita darab dengan 2. 5 darab 2, 10. Sifar tangan 1. 7 darab 2, 14 tambah 1, 15. 5 tangan 1. 1 darab 2, 2 tambah 1 kita dapat 3. Okey, kemudian kita tambahkan sifar, 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 sifar. 7 tambah 5, 12. 3 tambah 1 dapat 4.
Lepas tu jangan lupa apa? Titik perpuluhan. Kita ikut je titik perpuluhan ni dekat sini. So, kita akan dapat jawapan dia 42.0 ataupun 42 jam. Okey, cikgu tunjuk dalam bentuk letis 1.75 darab 24. 5 darab 2, 10. 7 darab 2, 14. 1 darab 2, 2. 5 darab 4, 20. 7 darab 4, 28. 1 darab 4, 4. Kemudian kita tambah. Yang ini sifar. 8 tambah 2, 10. Sifar tangan 1. Okey, 1. 1, 2, tambah 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, tangan lagi 1 kat sini. 1, 2, 3, 4. Dan yang ini sifar. Lepas tu titik perpuluhan dia kita ikut dekat bawah ni. So kita dapat jawapan dia sama juga iaitu 42.0 sifar. Seterusnya kita nak belajar penukaran daripada tahun ke bulan. Okey, tahun ke bulan kita kena darab dengan 12. Contoh yang pertama 91/6 tahun. Okey, 91/6 dalam bentuk pecahan nombor bercampur. Jadi kita kena tukarkan dulu kepada pecahan tak wajar. Darab bawah, atas kita tambah. 6 darab 9 kita dapat 54 tambah 1, 55/6. Sama juga. Kemudian yang ini 55/6 kita nak kena darab dengan berapa? Tahun ke bulan ialah darab 12. Kita darab dengan 12. Okey. 55 darab dengan 12. Kita buat dekat tepi ni. Okey, 10, 11, 5. Dapat jawapan 660. Lepas tu 660 kita bahagi dengan 6. 660 bahagi dengan 6. Kita dapat 1, 6. 1 lagi 6. Sifar. Okey, so jawapan dia ialah 110 bulan. Okey, untuk contoh yang kedua ni sama juga macam contoh yang pertama. Awak cuma perlu tukarkan dulu. Kemudian awak darab dengan 12. Okey, tengok contoh yang ketiga yang melibatkan nombor perpuluhan. 29.5 tahun sama dengan berapa bulan? Jadi kita perlu darab dengan 12. 29.5 darab 12. Okey, susunan kena betul. 5 darab 2, 10. 9, 2, 18 tambah 1, 19. 2 darab 2, 4 tambah 1 jadi 5. Kemudian kita potong 2 ni. Potong yang dekat atas ni supaya tidak keliru. Okey, sekarang kita darab dengan 1. Sebelum kita darab dengan 1, kita tulis dulu sifar dekat bawah ni. Okey, 5 darab 1 dapat 5. 9 darab 1 dapat 9. 2 darab 1 dapat 2. Kemudian tambah sifar 9 tambah 5, 14. Ini dapat 15. Dan yang ini kita dapat 3. Kemudian titik perpuluhan dia kita ikut pergi bawah ni. Kita dapatlah jawapan dia 354 bulan. Okey, dalam bentuk letis awak boleh cuba buat sendiri. Bagi mana yang tak boleh nak buat dalam bentuk lazim. Kita nak melibatkan dari dekad tukar kepada tahun. Yang mana kita kena darab dengan 10. Okey, 1/2 dekad tukar kepada tahun dalam bentuk nombor bercampur. Jadi kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Bawah darab, atas tambah. 2 darab 1, 2 tambah 1, 3. 3 per berapa? Sama. 3/2. Kemudian 3/2 darab dengan 10. Kenapa darab 10? Sebab 1 dekad bersamaan dengan 10 tahun. Sebab dia darab dengan 10, cikgu rasa kita boleh congak sahaja. 3 darab dengan 10, kita dapat 30. Kemudian kita kena bahagi dengan 2. Kita bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapan dia 15. So, jawapan dia ialah 15 tahun. Okey, untuk contoh yang kedua ni pun sama. Cikgu harap awak boleh buat sendiri. Kita darab dengan 10. Contoh yang ketiga, 29.5 dekad nak tukar kepada tahun. 29.5 darab dengan 10.
Sebab dekad ke tahun kita kena darab dengan 10. Okey, darab 10 melibatkan nombor bertuah. Okey, 10 ada satu sifar. Jadi kita tak perlu buat bentuk lazim. Kita hanya perlu gerakkan titik dia. Sekali ke kanan. Okey, titik yang baru dah ada dekat sini. Titik yang ini dah tak ada. Okey, kita dapatlah jawapan dia. 295 tahun. Okey, tengok contoh yang seterusnya. Penukaran daripada abad ke dekad. Kita kena darab berapa? Darab dengan 10. Okey, darab 10 ingat 10 ialah nombor bertuah. Okey, contoh yang pertama 2/5 darab dengan 2/5 abad bersamaan dengan berapa dekad? 2/5 kita darab dengan 10. Okey, yang ini kita boleh congak. 2 darab 10, kita akan dapat 20. Kemudian bahagi dengan 5. Ada 4 kat sini. 20. Dan kita dapat jawapan dia 4 dekad. Okey, 4 dekad Tolong tulis dekad. Sebab ramai antara anak murid cikgu yang dia tulis dekat. Okey, dekat salah Contoh 2, 3/7/10 abad tukar kepada dekad. Okey, sama juga 3/7/10 kena darab dengan 10. Tapi sebelum tu, ini ialah dalam bentuk pecahan nombor bercampur. Jadi kita kena tukarkan. Ya, setiap kali kita jumpa pecahan nombor bercampur, kita mesti kena tukarkan dia dulu kepada pecahan tak wajar. Okey, bawah kita darab, atas kita tambah. 10 darab 3, 30. Tambah dengan 7, kita dapat 37 per berapa? Sama dengan yang ini, per 10. Okey, lepas tu baru kita boleh buat 37 per 10. Darab berapa tadi? Kita darab dengan 10. Okey, dekat sini kita terus boleh nampak 10 dengan 10 ni sama kan? So, kita boleh potong je. Kita boleh mansuhkan 10 jadi 1. Yang ini pun jadi 1. So, dah tinggal 37 darab dengan 1. 37 darab 1, kita dapat balik 37 dekad. Okey. Contoh ketiga, 5/1 abad tukar kepada dekad. Jadi, 5/1 kita darab dengan berapa? Darab dengan 10. Okey, melibatkan nombor bertuah. Darab 10 ada satu sifar, so kita gerak sekali ke kanan. Titik yang baru dah ada dekat sini, titik yang ini dah tak ada. So, kita dapatlah jawapan dia 51 dekad. Okey, seterusnya penukaran unit yang terakhir iaitu daripada abad hendak tukar kepada tahun. Abad ke dekad tadi ialah 10. Tapi kalau abad ke tahun kita kena darab dengan 100. Okey, masih lagi melibatkan nombor bertuah. Okey, 9/10 darab dengan 100. Okey, dekat sini melibatkan nombor bertuah. Jadi cikgu tunjukkan cara yang mudah. 9 darab dengan 100, kita akan dapat 900. Per dengan 10. Okey, dekat sini kita boleh potong sifar dia. Kita masukkan sifar 1 yang dekat atas, kita potong dengan 1 yang dekat bawah. So, dah tinggal berapa? Dah tinggal 90. Jadi, jawapan dia ialah 90 tahun. Mudah kan kalau dia melibatkan nombor bertuah? Okey, contoh yang kedua, 1/3/5. Jadi, tukar dulu kepada pecahan tak wajar. Kita darab dan tambah. 5 darab 1 dapat 5, tambah 3 kita dapat 8. Jadi, 8/5. Kemudian, 8/5 kita darab dengan 100. Okey, 8 darab 100 dapat 800. Jadi, kita buat 800 per dengan 5. So, kita bahagi dengan 5. 1 darab 5, 5. 3, turunkan sifar. 6, 30. Sifar, turun lagi 1 sifar. Sifar dekat atas. Sifar dekat bawah. So, jawapan dia ialah 160 tahun. Okey, contoh yang terakhir, sifar perpuluhan 67 abad tukarkan kepada tahun. Sama juga sifar perpuluhan 67 darab 100.
Okey, 100 nombor bertuah yang ada 2 sifar. Bila ada 2 sifar, kita gerak 2 kali. 1, 2. So, titik yang baru dah ada dekat sini. Titik yang ini dah tak ada. Kita dapat jawapan dia berapa ni? Jawapan dia ialah sifar 67. Okey, sifar dekat depan ni tak payah tulis. So, kita dapat 67 tahun. Okey. Cikgu dah terangkan semuanya sekali. Penukaran unit ada 6. Kalau tak silap cikgu ada 6. Yang pertama daripada jam ke minit, hari ke jam, tahun ke bulan, dekad ke tahun, abad ke dekad dan abad ke tahun. Okey, perkara penting yang awak mesti ingat ialah nilai penukarannya. Ini awak kena hafal. Kena hafal, kena ingatkan. Yang ini sangat penting. Jadi bila awak dah tahu cara nak menukarkannya dan awak boleh buat dan boleh selesaikan soalan dengan mudah. Okey, awak boleh cuba buat soalan yang ada dalam buku teks muka surat 133 dan juga muka surat 140. Okey, cikgu berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.